Ke mana harus aku pergi? Bagaimana nasib aku selepas ini? Dulu, semua indah. Bahagia, bagai dunia kami yang punya. Namun, benarlah, semua itu hanya sementara. Salah faham yang berlaku memusnahkan rumah tangga kami. Dan satu hari, perkara yang tidak kujangka Mulai terjadi. hari ni aku tak nak kau duduk rumah ni lagi. Faham tak? Aku tiada pilihan lain. Aku harus pergi. Namun, bagaimanakah nasibku? Bersamaku menikmati rasa ini. Siapa yang akan menanggungku selepas ini? Bagaimana dengan anak-anakku? Dan masih ada masa hadapankah buat aku? Mungkin kelihatan seperti tiada, namun aku yakin masih ada hak untuk aku tuntut selepas penceraian ini. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membincangkan serba sedikit tentang hak seorang isteri selepas penceraian. Pertama sekali, apa itu penceraian? Dari sudut bahasa, penceraian ialah melepaskan atau menguraikan ikatan. Manakala dari sudut istilah syarak pula ialah melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz perkataan seperti cerai atau talak oleh seorang suami kepada seorang isteri. Kebiasaannya, terdapat pelbagai isu yang berlaku selepas proses penceraian yang mana akan melibatkan anak-anak. Oleh itu, terdapat beberapa hak yang boleh dituntut oleh seorang isteri di mahkamah syariah seperti nafkah anak dan tunggakan hutang. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada nafkah anak. Apa itu tuntutan nafkah anak? Seorang bapa wajib untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya dengan syarat yang pertama, anak itu masih belum boleh untuk berdikari. Bagi anak perempuan selepas dia berkahwin ataupun mempunyai pekerjaan. Yang kedua, anak itu miskin yang mana dia tidak mempunyai harta sendiri untuk menafkahkannya. Dan yang ketiga, bapa itu mampu untuk memberi nafkah. Walau bagaimanapun, apabila anak itu telah balik dan boleh berdikari, maka tidak wajib untuk seorang bapa itu untuk memberi nafkah kepada anaknya. Begitu juga dengan anak yang mempunyai harta sendiri, walaupun dia masih kecil, maka tidak wajib untuk seorang bapa itu untuk memberi nafkah kepada anaknya. Hak yang seterusnya boleh dituntut oleh seorang isteri ialah tunggakan hutang. Seorang isteri boleh menuntut tuntutan hutang kepada bekas suaminya sekiranya dia didapati tidak membayar mas kahwin, tidak memberi saraan hidup ketika tempoh perkahwinan dan tunggakan nafkah anak. Jadi, bagi memudahkan proses untuk menuntut hak-hak tersebut adalah sebaiknya dengan menggunakan seorang peguam. Namun begitu, bagi mereka yang tidak mampu untuk menggunakan khidmat peguam, mereka boleh membuat permohonan di Biro Bantuan Guaman dan semua permohonan itu akan dibuat kepada pendaftar Mahkamah Syariah. Apa itu nafkah iddah? Nafkah dari segi bahasa adalah mengeluarkan atau membelanjakan. Dari segi istilah pula, mengeluarkan belanja kepada mereka yang wajib atas seseorang untuk membiayainya. Fuqaha berpendapat bahawa suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Manakala bagi wanita yang
diceraikan pada asasnya, dia berhak mendapat nafkah dalam tempoh iddahnya daripada bekas suaminya berdasarkan beberapa syarat. Nafkah yang dimaksudkan di sini adalah merangkumi nafkah tempat tinggal, makanan dan juga pakaian. Hal ini bertepatan dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6. Hak nafkah iddah terhadap isteri yang diceraikan bergantung kepada kedudukan iddah itu sendiri. Sama ada iddah itu iddah raja'in, iddah ba'in ataupun iddah kematian suami. Para fuqaha berpendapat bahawa isteri yang berada dalam iddah raja'in berhak mendapat semua nafkah seperti mana yang diterima sewaktu dalam perkahwinan, melainkan dia diceraikan disebabkan oleh nusyuz. Fuqaha berpendapat bahawa wanita yang berada dalam iddah ba'in dan mengandung berhak mendapat hak nafkah termasuk tempat tinggal. Hal ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6. Fuqaha berbeza pendapat berkaitan nafkah iddah bagi seorang perempuan yang berada dalam iddah ba'in dan mengandung serta kematian suami. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi berpendapat bahawa wanita tersebut tidak berhak untuk mendapat nafkah iddah. Mazhab Hambali pula berpendapat bahawa wanita tersebut berhak untuk mendapat nafkah iddah. Fuqaha berbeza pendapat bagi wanita yang berada dalam iddah ba'in tetapi tidak mengandung. Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat wanita tersebut hanya berhak mendapat hak tempat tinggal sehingga tamat tempoh iddahnya, kecuali jika dia diceraikan dari nikah fasid, nikah syubhah atau diceraikan kerana nusyuz. Dari segi kadar nafkah iddah pula, ia secara asasnya sama seperti mana yang diterima sewaktu dalam ikatan perkahwinan. Bagi mazhab Syafi'i dan Hanafi, mereka berpendapat bahawa penentuan kadar nafkah iddah ini ditentukan berdasarkan kepada kemampuan suami, iaitu melihat kepada kehidupannya dan tanggungannya. Seperti dalam firman Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7. Apa itu harta sepencarian? Harta sepencarian merupakan harta yang diperolehi bersama semasa dalam perkahwinan, hasil daripada sumber atau daripada usaha mereka bersama. Harta sepencarian ini menjadi amalan yang berasaskan kepada undang-undang adat yang diamalkan oleh orang Melayu. Prinsip harta sepencarian ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ia diterima sebahagian daripada undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-32. Dari sudut pembahagian harta sepencarian pula, ia berdasarkan kepada kadar sumbangan suami atau isteri, sama ada dalam pemilikan harta yang dituntut dalam bentuk wang, harta atau tenaga. Sekiranya pihak tidak memberi apa-apa sumbangan dalam bentuk-bentuk tersebut, maka penentuan adalah berdasarkan kepada sumbangan dalam bentuk moral, seperti menjaga kebajikan anak-anak dan keluarga. Hadanah dari segi syarak
menjaga seseorang yang tidak dapat menguruskan dirinya dan mendidik dengan pelbagai elemen yang sesuai dengan perkembangannya. Bagi anak kecil, hadanah berakhir sehinggalah mereka mumayyiz. Dari sudut hak memperoleh hak penjagaan anak, jumhur ulama berpendapat bahawa ibu yang diceraikan lebih berhak untuk mendapat hak penjagaan tersebut. Hal ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW. Sekiranya ibu telah hilang kelayakan untuk menjadi pengasuh atau meninggal dunia, hak tersebut akan berpindah kepada nenek sebelah ibu hingga ke atas, bapa, kakak sebelah bapa hingga ke atas, kakak atau adik perempuan seibu sebapa, kakak atau adik perempuan seibu, kakak atau adik perempuan sebapa, anak perempuan kepada kakak atau adik perempuan seibu sebapa, anak perempuan kepada kakak atau adik perempuan seibu, anak perempuan kepada kakak atau adik perempuan sebapa, emak saudara sebelah ibu, emak saudara sebelah bapa, waris lelaki yang boleh menjadi waris kanak-kanak sebagai asobah. Hukum hadanah bagi anak kecil adalah wajib kerana mereka tidak dapat mengurus dirinya dan akan menghadapi kebinasaan sekiranya mereka dibiarkan begitu saja. Jumhur ulama telah menggariskan beberapa syarat bagi mendapatkan hak penjagaan. Antaranya adalah berakal, baligh, Islam, merdeka, amanah dalam menjalankan tanggungjawab, tidak berkahwin lain dan boleh menyusu sekiranya anak tersebut masih menyusu. Seterusnya, hak wanita selepas perceraian berlaku ialah mut'ah. Apa itu mut'ah? Mut'ah ialah sejumlah harta yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri selepas berlakunya perceraian, dengan syarat perceraian itu tidak berlaku atas punca daripada isteri ataupun kematian suami. Dalam Al-Quran juga ada disebutkan mengenai kewajipan mut'ah ini, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin, yang bermaksud dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, yakni pemberian sagu hati dengan cara yang patut sebagai satu tanggungjawab yang wajib atas orang-orang yang bertakwa. Baiklah, berdasarkan dalil tadi kita dapat tahu bahawa Allah sendiri yang mewajibkan mut'ah itu daripada bekas suami kepada bekas isteri. Baiklah, mengapa mut'ah ini wajib? Tujuannya adalah yang pertama, sebagai sagu hati kepada sang isteri. Sagu hati ini adalah dengan tujuan untuk menyedapkan hati isteri selepas diceraikan. Selain itu, mut'ah menjadi satu tuntutan selepas perceraian bagi mengambil hati bekas isteri, di samping dapat mengubati rasa sakit hati dan rasa benci terhadap perceraian yang berlaku. Ia juga bagi menutupi rasa sedih dan malu terhadap tanggapan buruk masyarakat terhadap perceraian yang berlaku. Kebiasaannya selepas perceraian berlaku, sang isteri akan menghadapi sedikit struggle di mana sang isteri akan berasa sedikit terumbang-ambing. Jadi menjadi tanggungjawab kepada bekas suami untuk memberi sedikit sagu hati kepada bekas isteri untuk menyedapkan hatinya. Seterusnya, dalam bentuk apakah mut'ah ini boleh diberikan? Baiklah, mut'ah ini boleh diberikan dalam 3 bentuk, iaitu yang pertama dalam bentuk pakaian. Bekas suami boleh memberi bekas
isteri pakaian-pakaian sebagai sagu hati. Baiklah, yang kedua dalam bentuk barang-barang, sama ada barang keperluan dan sebagainya. Barang keperluan seperti barang dapur ataupun handbag dan juga sebagainya. Seterusnya, yang ketiga dalam bentuk sejumlah wang atau harta sang bekas suami. Baiklah, akan tetapi di dalam Islam tidak disyaratkan pula berapa harta yang diberikan kepada bekas isteri tersebut. Hal ini kerana harta tersebut boleh diberikan mengikut kemampuan sang suami. Namun jika berlaku perbalahan antara sang isteri dan juga sang suami, maka mahkamah syariah akan menetapkan berapa kadar muta'ah yang akan diberikan kepada bekas isteri tersebut. Hak terakhir selepas berlaku penceraian ialah hak tempat tinggal. Adakah patut selepas berlaku penceraian isteri dibiarkan terkontang-kanting tanpa hala tuju? Tidak. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran bahawa isteri dibenarkan tinggal bersama bekas suami selama dalam tempoh iddah, iaitu dalam surah At-Talaq ayat 6 yang berbunyi, yang bermaksud, tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Selama mereka dalam tempoh iddah, isteri dibenarkan untuk tinggal bersama dengan bekas suami. Namun selepas berakhirnya tempoh iddah, isteri tidak dibenarkan lagi untuk tinggal bersama bekas suami. Namun bekas suami hendaklah memberikan tempat tinggal yang sesuai kepada bekas isteri. Ini untuk menjamin keselamatan dan isteri berhak untuk mendapat hak mereka. Jadi dengan ini tidaklah bekas isteri merasa tidak adil kerana seperti yang kita maklum, isteri kebanyakannya tidak bekerja dan tidak berkemampuan. Jadi bekas suami hendaklah bertanggungjawab terhadap bekas isteri. Secara kesimpulannya, selepas mengetahui hak-hak ini, adakah patut kita mengabaikannya? Dan adakah patut sang suami bersifat kejam terhadap sang isteri, sedangkan suami dan isteri ini pernah bersama dan hidup bahagia? Jadi apabila berlaku penceraian, bertoleransilah dan jangan bersifat kejam antara satu sama lain. Sebagai manusia haruslah mempunyai sifat prihatin dan kasih sayang, dan janganlah sesekali kita bersifat kejam walaupun kepada bekas isteri kita. Jadi secara ringkasnya, hak selepas penceraian ada 7, iaitu yang pertama, tunggakan nafkah, yang kedua, nafkah anak, ketiga, nafkah iddah, yang keempat, harta sepencerian, kelima, hadhanah, keenam, mut'ah, dan yang ketujuh, hak tempat tinggal. Jadi, dengan adanya hak selepas penceraian ini, maka akan terjaminlah hak para wanita. Namun, seeloknya selepas wujudnya hubungan antara suami dan isteri, peliharalah sebaiknya hal ini kerana penceraian merupakan sesuatu perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Adakah kita mahu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT? Semestinya tidak, bukan? Dan penceraian juga merupakan sesuatu yang patut kita elakkan kerana
hubungan suami isteri ini adalah sangat suci dan perceraian juga bukan satu penyelesaian yang baik, kerana selepas terjadinya perceraian banyak masalah-masalah lain yang akan timbul. Sekian sahaja daripada kami. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.